Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 16 November 2022 bersama dengan saya Nur Syiha Mama Amin. SPRM buat kali kedua menyerbu syarikat milik Rafizi Ramli, Invoke Solutions, manakala Jabatan Kastam telah menghantar notis akan melakukan perkara sama. Rafizi bagaimanapun menegaskan, tindakan itu merupakan pendakwaan politik yang bertujuan untuk mengubah sentimen terhadap PH sebelum hari pengundian. Saya faham keadaan yang berlaku, iaitu saya ingat Barisan Nasional pun faham bahawa mereka akan kalah pilihan raya. Jadi dalam masa berbaki 2-3 hari ini, mereka sedang terdesak untuk mencari peluru kononnya, dan oleh kerana saya berada di barisan paling depan dalam mengetuai olahan kempen pilihan raya ini yang menyerang UMNO, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Rafizi berkata SPRM merampas dokumen syarikat dan ledger akaun dari hari pertama syarikat itu. Mereka termasuk meminta contohnya account, director's current account in the company. Dan saya boleh sebut kepada orang ramai dan juga Azam Baki, they will have the shock of their life because they will see that I did not take a single cent from the company since day one. In fact, it's my money that the company still owed. Semalam SPRM merampas beberapa dokumen dari pejabat Invoke dan menahan kaki tangannya untuk disoal siasat di pejabat itu sehingga 7 jam. Minggu lalu Rafizi berkata dia mengalu-alukan siasatan SPRM berhubung pengisytiharan asetnya sebanyak 16.7 juta ringgit selepas sebuah NGO membuat laporan terhadapnya. Baik, kita ke perkembangan berikutnya. Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob berkata, PAS sebagai parti lama dan besar sepatutnya menjadi parti paling dominan dalam Perikatan Nasional. Justeru katanya, PAS sepatutnya mempunyai hak bersuara termasuk menentukan kerjasama parti itu dengan parti atau gabungan lain selepas PRU15. Naib Presiden UMNO itu berkata demikian bagi mengulas kenyataan Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan yang menyatakan parti itu bersedia bergabung dengan BN jika tidak mendapat majoriti mudah. Muhyiddin dalam kenyataannya kemudian menjelaskan BN tidak pernah memberi mandat kepada Taqiyuddin untuk berunding dengan BN bagi membentuk kerajaan selepas PRU ke-15. Taqiyuddin kemudian mengulangi bahawa pendirian PAS adalah jelas dan perkara itu telah dirujuk kepada Presidennya Abdul Hadi Awang terlebih dahulu. Sementara itu Ismail berkata tindakan pimpinan bersatu yang sering mengkritik pandangan PAS tidak sepatutnya berlaku. Tambahnya kenyataan Taqiyuddin juga akan dibincangkan dalam mesyuarat MKT UMNO sekiranya BN gagal membentuk kerajaan selepas PRU ke-15. Baik, Bendahari Agung BN Hishamuddin Hussein menafikan dakwaan dia menemu pemimpin PN bagi membincangkan kerjasama membentuk pakatan selepas PRU15. Menurutnya ini adalah satu lagi dakwaan fitnah yang dibuat oleh pengerusi PH Anwar Ibrahim. Dia berkata demikian selepas Anwar membuat dakwaan bahawa pemimpin PN telah menemui dia serta timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan untuk berunding kemungkinan menjalin kerjasama selepas PRU15. Sementara itu, Muhammad Hassan juga menafikan dakwaan itu dengan berkata beliau tidak tahu mengenai sebarang rundingan antara pemimpin BN, PAS dan Bersatu seperti yang didakwa Anwar. Terdahulu Anwar mendakwa rundingan itu berlaku kerana pemimpin BN dan PN telah menyedari gabungan masing-masing semakin ketinggalan dalam persaingan menjelang PRU15. Anwar berkata demikian susulan kenyataan Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan bahawa PN mungkin bekerjasama dengan BN berikutan ramalan tiada mana-mana gabungan akan memperoleh majoriti mudah untuk membentuk kerajaan. Pengerusi PN Muhyiddin Yassin bagaimanapun menafikan dakwaan Taqiyuddin sambil menegaskan PN menyertai PRU15 bagi membentuk kerajaan sendiri tanpa perlu bekerjasama dengan BN atau PH.
Ubat gigi Zaitun membantu nafas lebih segar dan gigi lebih putih. Ubat gigi Zaitun untuk seisi keluarga. Zaitun, gunakan tanpa was-was. Berita seterusnya. Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin hari ini mengatakan kesediaannya untuk mendedahkan dana gabungan itu kepada orang awam. Bagaimanapun katanya, dia hanya akan berbuat demikian sekiranya pengerusi PH Anwar Ibrahim melakukan perkara yang sama berhubung dana gabungan itu. Bercakap kepada pemberita di Johor Bahru hari ini, Muhyiddin mencabar pengerusi PH itu untuk membuktikan dakwaannya bahawa PN adalah parti politik paling kaya dalam kalangan parti yang bertanding pada PRU 15. Menurut Muhyiddin, PN merupakan gabungan baru yang tidak memiliki banyak sumber. Terdahulu Anwar mendakwa PN merupakan parti politik paling kaya kerana mendapat kontrak berbilion ringgit semasa pandemik COVID-19. Dakwa Anwar lagi, semasa Muhyiddin menjadi Perdana Menteri ketika itu, banyak projek dikeluarkan tanpa tender kepada pihak tertentu. Ketika berucap dalam ceramah di Bagan Datuk Perak, Anwar mendakwa projek tersebut termasuk kontrak Digital Nasional Berhad yang menjadi pemegang tunggal lesen 5G bernilai 18 bilion ringgit. Muhyiddin mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri pada Mac 2020 dan kekal memegang jawatan itu selama 17 bulan sebelum digantikan dengan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Pengerusi penaja GTA Dr. Mahathir Mohamad menolak tinjauan bebas Merdeka Center yang meramalkan PH menjadi pilihan utama pengundi dalam PRU 15. Bekas Perdana Menteri itu berkata, Badan Kaji Selidik Awam itu tidak boleh dipercayai kerana tinjauannya pada PRU 14 lalu terbukti tidak tepat. Merdeka Center punya kajian kata pejuang akan dapat cuma satu saja wakil rakyat. Bukan main lagi. You tahu Merdeka Center dalam pilihan raya yang ke-14 kata gunanya PH akan kalah, BN akan menang. Tetapi akhirnya yang menang ialah PH dan BN yang kalah. Jadi Merdeka Center jangan percaya sangat. Dalam pada itu, Mahathir memberitahu dia terpaksa menjual sahamnya bagi menampung dana gerak kerja PRU memandangkan partinya gagal mendapat sebarang sumbangan. Terdahulu tinjauan Merdeka Center awal November lalu menunjukkan PH menjadi pilihan pengundi mendahului BN pada PRU ke-15 iaitu sebanyak 26% berbanding 24%. Pengerusi PH Anwar Ibrahim dalam kempennya turut menzahirkan keyakinan gabungan itu akan memperoleh majoriti mudah bagi membentuk kerajaan. Calon Pakatan Harapan untuk Parlimen Padang Serai di Kedah, M. Karupaya, disahkan meninggal dunia hari ini. Mendiang yang juga penyandang kerusi tersebut meninggal dunia hanya 2 hari sebelum pengundian pada Sabtu nanti. Mendiang yang berusia 69 tahun memenangi kerusi itu pada PRU ke-14 selepas menewaskan Leong Yong Kong dari MCA dan Muhammad Sobri Osman dari PAS. Veteran tentera itu dijadualkan menentang CC Varaj dari MIC dan 3 calon lain pada 19 November ini. Ketua Polis Daerah Kulim, Superintendent Muhammad Rizwan Saleh, ketika dihubungi mengesahkan perkara itu. Sementara itu, Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution Ismail dalam kenyataannya petang ini mengimbas pertemuan kali terakhirnya dengan mendiang pada 14 November lalu. Saifuddin yang mewakili keluarga besar PKR dan PH turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mendiang dan menyifatkan pemergiannya sebagai kehilangan besar kepada parti dan perjuangan reformasi. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nur Syiham Muhammad Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.